النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام وأصحابه شونم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل. على الله توكلنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مؤلف قدس الله سره ستر الأنوار السرائر بكثائف الظواهر إجلالا لها أن تبتزل بوجود الإزهار أو ينادى عليها بلسان الاشتهار. Dalam menutup Allah Subhanahu wa taala satara anwar as-sarair, mana menutup, jemaah ini tulisannya telah tutup Allah. Telah tutup mana telah menutup segala nur rahsia, anwarul sarair, segala rahsia nur yang diberikan kepada batin hati yang telah suci, dia bersihkan. Yang ia tadi asarul ma'rifah, kesan daripada ma'rifat menghasilkan pancaran nur daripada Allah Ta'ala. Nur itu disebut dalam Quran, ya, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Dan dalam hadis Nabi sebut inna nura iza dakhala qalba infasaha wa insyarah, sampai akhir. Jadi telah menutup Allah SWT segala nur rahsia, mana rahsia-rahsia yang diserupakan dengan nur, yang ia tadi asarul ma'rifah, kesan daripada ma'rifat yang sebenar dengan Allah SWT, dan khususiyah dengan apa tuan tutup, dengan tebal segala zahir yang ia segala sifat basyariah. Mana tertutupnya nur ma'rifat di dalam kalbi para kekasih Allah Ta'ala ni dengan sifat luar, ya, dia makan, minum, kerja macam biasa, dia orang tak kenal, ya. Berkata seorang ulama besar, dia kata ada cerita dia apa, orang beritahu bahawa dalam keluarga dia tu ada wali terperanjat. Isteri terperanjat kata suami dia tu wali, anak terperanjat kata bapak dia tu wali. Dia tak kenal. Sebab dia kenal bapak dia, yang isteri kenal suami dia macam biasa, dia kenal makan macam kita, tidur macam kita. Rohani dia tak kenal, orang lain kenal. Itu banyak cerita, banyak cerita-cerita yang macam tu. Dan bahkan para aulia dia lagi suka tutup, dia dah anak orang kenal dia, ya. Terkenal dia buat sibuk dan ni. Biar kita dengan Tuhan, idfan wujudak fil ardil humul fama damata mimman lam yatimma litaju. Idfan wujudak fil ardil humul, tutup diri kamu, ya, dalam bumi yang tersembunyi. Sebab barang yang tidak ditutup tidak akan sempurna tumbuhnya. Tanaman tadi, kalau kita benih kita tanam, dengan benih yang kita tak tanam, buah kelapa kita tanam dia tadi, dengan satu lagi kita lepak aja, tentu yang tanam tu lebih kuat, ya, condition dia kuat. Yang lepak tu terbaring dan kena sesak dia, gibut tombang dia. Maksud dia apa? Kita dengan dia, ya, sudah cukup. Kita dengan Allah Ta'ala. Kita lebih minat orang tidak kenal kita, itu yang terbaik. Kita minat orang tak kenal kita, itu yang terbaik. Jangan ada minat kita nak cari kenal orang, atau habis. Kalau kata minat dia, aku minat nak dia kenal, nak glamour, oh tu habis.
dia tak akan jumpa jalan ma'rifatullah. Sebab bila kalbi dia minat dikenal, mana kalbi dia akan pusing menghadap makhluk. Para awliya abdanuhum ma'al khalaik wa qulubuhum ma'allah. Jasad dengan makhluk, rohani dia dengan Tuhan. Ya, yang ni payah kita nak kenal para awliya. Sebab apa? Sebab satara anwar sarair. Ya, Allah Ta'ala tutup segala nur rahsia itu, yang dimana merupakan asal makrifat dan khususiah. Dengan apa Tuhan tutup? Dengan tebal segala zahir yang ia segala sifat basyariah. Ya, dia makan, dia minum, dia pergi macam biasa, tak ada biasa dengan kita. Jadi kita kata, ya ke dia ni wali? Ya ke dia ni jumlatul awliya? Ya ke? Baru tak kenal. Sebab para awliya ada 3 lapis dan yang Tuhan buka satu dunia kenal. Ya, Syekh Abdul Qadir, Syekh Ahmad Ibn Ilyas, Syekh Muhammad Bahaudin An-Naqsyaband, ya, siapa lagi kita semua lah, Syekh Ibrahim Ad-Dasuki, Imam Junaid Al-Baghdadi, ya, dan banyak lagi beratus-ratus yang mana orang kenal, satu dunia kenal keilmuannya, kewaliannya dan sebagainya, karamat ni. Ada antara mereka yang dia kenal sama-sama dia je, orang lain tak kenal kan? Orang lain tak kenal, dia sama dia kenal. Dan ada yang satu, seorang pun tak kenal dia dengan Tuhan dia. Dia dengan Tuhan dia. Pernah berlaku di Masjid Basrah. Apabila Syekh Abdul Aziz, Syekh Abdul Aziz ni ulama besar dia ketiga itu, dan dia wali besar, banyak karamat dia. Dia sedang mengajar di masjid, anak murid ribu penuh kan. Seorang budak lelaki, seorang pemuda duduk di luar kan. Duduk di luar masjid. Ketika dia mengajar tu, Nabi Khidir alaihissalam hadir. Bermakna apa? Yang mengajar tu orang hebat ni. Dia tepuk, ya fatan, ya pemuda, masuk dalam dia kata. Syekh Abdul Aziz sedang mengajar, kenapa kau tak masuk? Dia kata, macam mana aku nak menghadap Syekh Abdul Aziz? Sekarang aku sedang menghadap Al-Aziz. Terperanjat Nabi Khidir. Nabi dia kata, Masya Allah, adalah orang wali aku tak kenal dia. Ada yang Tuhan tutup, seorang tak kenal. Dia dengan Tuhan dia lagi sedap kan. Yang saya buat nak seorang kenal kita, apa kan? Orang tak kenal kita lagi selesa kita menghadap Allah SWT. Orang dah kenal payah. Ada satu waliullah dan dia dah kenal, orang terkenal dipindah dia lagi. Dipindah ke kawasan lain, dan dia masuk satu karya baru tu, dia suruh anak murid dia ikat tangan dia. Jadi orang ingatkan dia apa? Pencuri mana kena gali tangan. Rupa tu dia punya dia macam-macam dia orang tutup dengan ni. Dia nak tutup macam-macam. Kita nak bagi orang kenal akan dia. Kita pula banyak terhijir nak suruh orang kenal kita. Ya, kalau kita minat saja orang kenal kita, bermakna nur hati kita dalam hadap. Sebab kalbi kita ada pada orang. Kita nak kalbi kita mak Allah dengan Tuhan, bukan dengan orang tadi. Dan khususnya tadi dengan tebal segala yang zahir, yang ia segala sifat basyariah. Sifat basyariah keluar, sifat a'rad basyariah, sifat makhluk yang zahir. Baju tutup dulu ada kan, ukhrud min awsafil basyariyati an kullu wasfin munakidin li'ubudiyati litakunu lina'i haqqi mujiban wa min hadratihi qaribah. Lepas dulu keluarkan daripada segala sifat basyariah, buang, baru dia akan dapat nidak dari Tuhan, ya, dan seterusnya. Kerana memeliharakan baginya daripada dihina ia dengan keadaan menyata-nyatakan dia. Kalau segala anwarus sarair dibuka, takut orang yang tak fahamkan dia kata macam-macam. Ya, orang tak faham kan, yang ilmu syariat aja, jadi tak mengaji ilmu hakikat. Ilmu hakikat bukan ilmu hakikat yang sesat tu kan. Ilmu hakikat yang bersanad sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu amalan-amalan tariqah sufiyah. Sebab tu cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si Ali Zainal Abidin. Dia kata apa? Inni la aqtumu min ilmil jawahirahu kaila yarazu jahlin fayaftatina. Ini sesungguhnya aku la aqtumu min, aku tutup ilmu tadi jawahirah, akan segala permata-permata yang dalam, yang tinggi, bahasan dia aku tutup, aku tak buka. Ya, kaila yarazu kaza jahlin fayaftatina, supaya tidak dilihat oleh orang yang jahil maka terfitnah. Apa makna orang jahil? Orang yang tak faham, walaupun ilmu syariat dia banyak.
Ya, dia boleh baca kitab tu ni, tapi bagian hakikat rahsia dia tak faham benda ni. Kalau dia dengarkan dia kata, oh ni apa bid'ah mana pula ni. Macam-macam dia entah. Ya, bukan saya cakap, ini Syekh Ali Zainal Abidin yang digelar dengan apa? Zainul Abidin. Zainul Abidin tu pangkat dia orang gelar dia sebab apa? Dia semayang satu hari 1000 rakaat. Satu hari, tiap-tiap hari dia semayang 1000 rakaat. Itu cicit Rasulullah SAW. Penjalan-jalan orang tu. Maknanya aku tutup ilmu tu separuh dia, yang supaya tidak mana ketahui oleh orang tak faham, jadi fayaftatina, jadi fitnah. Dia kata tak betul lah macam-macam, padahal dia tak faham itu masalah dia. Dia ada juga jenis orang tu yang dia rasa dia semua dia faham. Dia rasa semua dia faham, kan? Dapat doktor satu buat dia rasa dia faham semua. Macam-macam dan ni. Imam Malik tuan-tuan pernah disoal beberapa puluh soalan, lebih kurang 60 soalan, dia jawab tak sampai 10. Imam Malik bukan jalan-jalan orang, guru Imam Syafi'i bukan jalan orang. Bila dia tengok orang semua gelesar, dia macam ni kata ulama tak jawab. Dia kata kau pergi naik atas bukit, kau pergi naik atas bukit tinggi tu, kau pergi jerit kuat-kuat, Imam Malik jahil. Gitu. Itu dia orang yang amanah dengan ilmu. Dan al-ilmu salas, al-Quran wal hadis wa kalimatul adl. Ilmu tu ada 3 ni. Sumber di Al-Quran dan hadis Nabi SAW, dan kalimah la adri, kalau bahasa kita wallahu a'lam. Itu ilmu. Ya. Di India kan ulama-ulama besar kan, dia nak jawab soalan tu payah kan. Ya, orang soal jawab dia kata enta pergi jumpa Maulana tu. Maulana tu pula jumpa kau jumpa Maulana. Dia lagi alim. Dia tu pula wah puas tu lala pergi jumpa mufti. Ya, itu hantar soal anak jawab hebat. Bukan dia tak cinta, dia lebih tawaduk. Padahal dia muhaddisin, ulama hadis banyak di India, bukan jalan-jalan orang. Maknanya apa? Mereka tu banyak sifat tawaduk. Sebab dia menjawab tu, dia jaga amanah. Kalau tersilap ataupun dia terlupa, dia tak jawab. Ya. Dia sama-sama dia tak jawab. Wallahu alam, nantilah. Ya, saya semak balik dia. Supaya apa? Jangan kita berani sangat dengan hukum kalau kita tak jelas. Kita jawab tu belum jelas. Atau keadaan dia gitulah. Habis tu. Kerana memeliharakan sianatan, mana kena memeliharakan daripada dihinakan dengan keadaan menyata-nyata. Bila orang tak faham kan dihina, apa ni ilmu apa macam-macam, padahal ilmu tu barang tu besar. Dan daripada diseru-serunya dengan kata yang masyhur, atau 2 perkara tu. Bagi orang yang tahu lah kata wah ijtihad masyhur ni, alim besar, wali besar, dia tak nak benda tu. Tutup senang kan. Tu. Jadi maknanya ada kala tuan menutup, ya, satara anwarus sarair tu. Kemudian kata tatkala itu jadilah batallah makna khususiah bila dibuka bagi yang ditutupkan bagi segala hamba Allah Subhanahu Wa Taala itu, ya. Itu di antara apa? Setengah daripada sifat ilmu itu berbagai-bagai. Ada yang diwajibkan tidak boleh disembunyikan. Kalau disembunyi, aljamahullahu bil jamil minan nar, Tuhan kekang lidah dan kekang neraka besok. Maknanya dia kena sampaikan, tak boleh sembunyi. Itu ilmu syariat yang biasa, itu wajib kena sampai. Sebab tu pakaian semua nak pakai. Adapun ilmu khususiah, itu maknanya dia kena tengok ahli, bukan sembarangan maknanya. Sebab tu kita pula tengok, kalau kita dah tak tercapai lagi, jangan kita nafikan. Dan kata Syekh radhiyallahu anhu, subhana man lam yaj'alid dalila ala awliyaih illa min haitsud dalilu alaihi. Maha suci Tuhan yang tiada menjadi ia akan dalil atas segala walinya, melainkan daripada sekira dalil atasnya. Maka seperti tiada dalil atas hak Subhanahu Taala melainkan yang telah dinyatakan, tiada dalil atas segala walinya melainkan yang telah nyata daripada mereka itu. Mana kenal para awliya, kalau tuan buka, oh dikenal. Kalau tuan tak buka, dia tak kenal, tertutup.
Dan tersebut dalam setengah kitab yang turun, mana kitab daripada langit. Firman Allah Ta'ala, bermula segala wali itu di bawah kubah kami, maka tiada yang mengetahui dia lain daripada kami. Kubah mana tutupan kubah tu, mana kecuali Tuhan buka. Kalau tidak, Tuhan tak buka. Itu apa dia? Para kekasih Allah Ta'ala yang disebut dalam Al-Quran, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahawa segala awliya itu mana? Kekasih Allah Ta'ala, yang mana orang yang duduk tetap beramal dengan syariat dan menjaga segala hukum hakam Allah Ta'ala, dan mereka membersihkan kedudukan mereka zahir dan batin. Bukan sekadar zahir saja, zahir dan batin, dua-dua. Maka dia mendapat perdampingan dia dengan Allah SWT bila dia betul-betul, maknanya apa, menumpukan perhatian dia kepada Allah SWT, ihtimam dia, istighal dia dengan Tuhan. Maka Tuhan hadiahkan dia kemanisan. Dengan kemanisan dia dapat mahabbah, al-ishku, rindu, asyik dengan Tuhan. Dan ketika itu buat Tuhan buka. Bila Tuhan buka, yang dia dapat, ya, pembukaan demi pembukaan yang dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu tu ada dua. Satu, ilmu dengan riwayah, dirasah kita belajar. Ada ilmu cara laduni yang Tuhan cempakkan, ya, Tuhan cempak ke dalam kalbi yang sudah cukup syarat pembersihan dia tadi. Bagi situ banyaklah pembukaan. Allah Maha suci Tuhan yang tiada menjadikan dia akan dalil atas segala wali. Mana Allah tu tutup, kecuali kalau dia nak buka tu lain, melainkan sekira-kira dalil atasnya. Maka seperti tiada dalil atas hak kita alam, melainkan yang telah dinyatakan, ya, dalil. Tiadalah dalil itu segala walinya, melainkan yang telah dinyatakan daripada mereka itu. Dan tersebut daripada setengah kitab yang dari yang turun bermula segala wali itu di bawah kubah kami, maka tiada yang mengetahui dia lain daripada kami. Dan kerana inilah kata Syekh Al-Mursi radhiyallahu anhu, tuan guru bagi tuan pengarang Syekh Abu Abbas Al-Mursi, guru bagi Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu, bermula mengetahui orang yang arif itu terlebih sukar. Kita nak kenal para waliullah atau arif tadi lebih sukar daripada mengenal Allah Ta'ala, mengenal Tuhan secara zahir, mengenal peringkat ilmu yakin bil ilmi yang diambil nas daripada Quran dan hadis-hadis sahih Nabi. Itu peringkat awam. Dia naik atas sikit lagi, mengenal, iaitulah ainul yakin, hakul yakin, mengenal bizauq, wujdan, dia banyak lapis, ya. Tu. Jadi mengenal cara syariat itu mudah, sebab nas dia terpampang terang dalam Quran hadis. Nak banding dengan nak kenal kekasih Allah Ta'ala yang Tuhan tutup lagi payah, ya, sebab mereka super macam kita. Tuhan cerita dulu satu orang wali besar, bila sultan nak jumpa dia tahu sultan nak jumpa dia, kan dia tutup. Dia suruh anak murid dia beli makanan banyak-banyak. Depan sultan dia makan macam orang lapar. Sultan kata, ni wali apa? Sultan kata, dah balik je lah. Ni orang masyhur sangat kata wali. Dia tak percaya lah, tak ada apa lah. Bila dia balik, apa kata wali tu? Ya, alhamdulillahillazi sarafaka anni. Segala puji bagi Allah yang telah memalingkan engkau dari aku. Mana dia tak minat, dia tak minat dia dikenali, ya. Tapi kalau Tuhan nak kenalkan, dia akan dimasyhurkan oleh Allah Ta'ala. Tapi dia sendiri, sebab tu bukan fokus. Itu bukan matlamat dalam perjalanan makrifat yang sebenar. Sebab bila kita minat saja pada dikenal, maka terganggu, rohani kita akan terganggu. Dan nak berpusing pada makhluk, nak menghadap pada makhluk, nak cari puji orang, nak cari sanjungan orang, semua leceh, kan? Ya, menyekat makrifat kita dengan Tuhan. Atas kata guru bagi Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari, Syekh Abu Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu, bermula mengetahui orang yang arif. Ini arif billah. Dia ada dua. Satu arif bi ahkamillah, tu ulama syariat yang menguasai ilmu fiqh dan sebagainya lah. Yang dimaksud di sini ialah arif billah, yang mengenali Tuhan dengan jalan zauq, wujdan, syuhud dan ayan.
terlebih sukar daripada mengenal Ta'ala, maka bahasanya Allah Ta'ala itu dikenal dengan kamalnya dan jamalnya, dan betapa engkau kenal makhluk yang sama dengan engkau. Ada di sudut itu. Dari sesi ini atau sudut ini kita nak kenal orang yang sama dengan kita. Tu payah. Tengok sama, tak ada apa beza. Allah Ta'ala berbeza terus dengan kita. Mukhalafatu Ta'ala lil hawadis, Tuhan tak sama. Dari sudut itu makna mengenal Tuhan lebih senang. Sedang para awliya ditutup. Kita nak kita kenal lil tadi. Dan adalah maksud bahawasanya Allah SWT itu tiada dikenal ia melainkan pada yang nyata daripada segala fi'linya, perbuatannya. Apa perbuatan Tuhan ni semua yang nampak depan mata kita. Semua dia punya perbuatan, bukan af'al dia. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala yang jadikan kamu dan perbuatan kita. Itu perbahasan dalam Usuluddin, panjanglah dibahas. Senang. Nampak? Dan waliullah itu tiada dikenal ia melainkan pada yang nyata daripada segala sifatnya. Ya, dan seperti bahawasanya Allah Ta'ala itu tiada diketahui ia melainkan dengan tauqif, ya, taufiknya, maka wali itu tiada diketahui melainkan dengan menyampaikan hak Ta'ala baginya. Kecuali Tuhan sampaikan, sampaikan. Ya, bersifat para awliya itu la khaufun alaihim wala hum yahzan. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dia tidak ada sebarang ketakutan dan tidak ada sebarang hazan, duka cita tak ada. Itu sifat para awliya. Mana kalau kita masih lagi duka cita, masih lagi takut-takut, belum sifat itu tak ada kat kita lagi. Ya. Sebab apa? Para waliullah, segala kekasih Allah, awliya ni, dia tidak ada takut dan dia tidak ada duka cita. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia sudah masuk tempat, kawasan yang tidak ada duka cita dalam dia. Apa dia panggil? Jannatul Mu'ajjalah, syurga yang disegerakan. Dalam syurga mana ada benda yang duka cita? Kalau ada duka cita, ada keserabutan, tension bearing, apa macam-macam itu bukan syurga kan? Syurga tempat nikmat sebenar-benarnya. Tak ada sebarang ketakutan, tak ada sebarang kedukecitaan. Maka syurga tu ada dua. Yang maklum di akhirat itu clear. Satu lagi yang di atas dunia ni, dia panggil Jannatul Ma'rifah, yang disebut dalam firman Allah Ta'ala dalam suratul Rahman, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Disediakan bagi orang yang betul-betul gerun dengan kebesaran Tuhannya dua syurga. Di akhirat satu, di dunia ni satu. Di dunia adalah futuhat ataupun maqamul ma'rifah yang khassah, yang terbukakan qalbi dia dengan Allah Ta'ala. Ketiga itu lapang selapang-lapang. Sebab yang dia pandang qalbi dia hanyalah Tuhannya. Kita yang jadi sengsara ni bila kita pandang makhluk. Kalau kita tak reti melihat makhluk, kita jadi sengsara. Betul kan? Kalau kita tak reti memandang, kita lihat orang hebat, kita dah takut hati kat dia. Kalau lihat orang pula tak hebat, kita caci dia. Habis, dua-dua habis. Dia tengok cantik, dia terpaut, hati dia dah lari dari Tuhan. Kalau tengok tak cantik, dia hina pula, dah dia ada masalah. Tu orang tak reti pandang. Orang reti memandang, dia pandang dua. Pum, benda tercantik, dia pandang jamalullah. Ya. Kalau sekiranya benda tu sebalik ni, dia pandang jalalullah. Dia reti memandang. Dia tak pandang makhluk. Makhluk semua dia tengok cermin dia. Untuk dia mi'raj hati dia ke hadirat Tuhan. Atau orang reti memandang. Kalau tak reti memandang, habis dia pandang, dia tenggelam dengan makhluk. Ya, tu yang kau reti memandang tak? Kata, puas, saya tak pakai spek pula tak pandang pula. Tukar pandang, wow. Pandang mata ni apa ada, dan yang ni haiwan tak berakal pun boleh pandang. Ya, sebab al-basar la yara illal khalaiq. Basar mata luar ni tak pandang makhluk je. Wal basira kita nak yang dalam. La tara illal haq. Dia tidak memandang paling al-haq. Al-haq dia apa? Huwallahu ta'ala. Dan pandang maksud dia apa? Bukan pandang macam ni. Pandang dia mana apa? Muraqabah dan musyahadah akan Allah. Itu disebut dalam hadis sahih. Anta'budallah ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak. Itu bahasa dia panjang itu. Berarti kita kena sucikan dalaman kita, cermin qalbi, supaya dia naik
Baru kata fa iza kamula tathhirur ruh minal aghyar, apabila sempurnalah penyucian ruhani kita, bukan jasad, ruhani itu, minal aghyar, daripada segala yang lain daripada Ta'ala, wa asyraqat, dan memancarlah alaiha sumusul anwar, itu memancar dalam kalbi dia akan matahari, ya, segala nur, mana nur yang sumber ke matahari, makna maksud dia terang. Bila terang dia kusyifat bil asrari zat wa anwaru sifat, dibuka sir zat dan anwaru sifat. Maka ketika itu fagharaqat, tenggelamlah ia karam bil bahri tauhid, dalam tauhid khas, ya, allazi takalla minhu, yang lemahlah ketika itu nak dibarat al-ibarah wala talhaqul isyarah, dan tak menghubungi oleh isyarat. Apa dia tu? Itu dia punya wa huwa tauhidul khas. Itulah tauhid khas, ya. Mana dia mendapat dengan muka syafatul qalbi, dengan dibukakan kalbi dia oleh Allah Ta'ala bila cermin hati itu sudah bersih. Sebab tu cara kita apa? Kena bersihkan cermin kalbi kita. Bila bersih, dia akan dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ketika dibuka, berlazat ia dengan Tuhan. Bila dia berlazat dengan Tuhan, mana mungkin dia nak menghadap pada makhluk? Selamat kan? Tapi jadi rosak bila menghadap dengan makhluk. Menghadap makhluk tu ada duka cita. Orang menghadap kita lain, orang lari kita risau. Pada awliya tak ada apa kan. Ya, sama bagi dia, orang menghadap dia tak ada apa, orang lari pada dia tak ada apa. Dia pandang semua af'al Tuhan dah siap pada azali, siap. Ya, itu cara dia mententeramkan jiwa. Sebab tenteram jiwa sebenar ialah dengan dia, ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Tidaklah dengan zikrullah, mengingati dia, rapat itu saja Tuhan nakat, Tuhan tetap dalam Quran. Mana kita nak cari ketenangan sedap, tenang jiwa dengan lain tak dapat. Dengan harta, lagi banyak harta lagi pening. Dia tak jadi jutawan. Dia jutawan, dia dah kena pakai rumah, dah kena pakai apa, dah kena pakai pagar tembok. Nak berjalan pula takut dah pakai escort dah, macam-macam. Dulu seorang ni tak ada apa-apa pun. Itulah seterusnya. Kebimbangan demi kebimbangan apabila kita tambatkan kalbi kita dengan makhluk, tu sajalah. Kalau tak nak bimbang, nak lapang, tambat alik qalbak billah, tambat hati kita dengan Allah. Selamat. Kok mana kita pergi pun kita sentiasa tenang. Itu para awliya. Dan alamat wali itu ialah melihat, melebihkan hak Ta'ala dan berpaling kepada makhluk itu. Alamat sifat orang yang naik ke peringkat kekasih Tuhan ialah melebihkan hak. Dia letak Allah Ta'ala di depan, berpaling daripada makhluk. Dia tak ada sibuk cari pengaruh makhluk, tak ada. Dia tak nak benda tu. Itu tanda kekasih Allah Ta'ala. Dan melazimkan sunnah Rasul dengan sidq. Dia melazimkan mengamalkan sunnah Rasulullah SAW dengan betul-betul siddiq hati dia. Ya, dia tidak mencari kesempatan dalam beramal dengan agama kan. Ya, ada orang jadi agama pun dia nak gelimakan diri dia, nak dengar orang kenal dia, tu tak payahlah. Itu dia telah diberi amaran awal oleh Rasulullah SAW. Ya, man talaba al-ilma liyumariya bihi sufaha aw liyasrifa wujuhan nas ilaih falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa mencari ilmu agama, ilmu Allah yang mulia ni, tujuan dia apa? Untuk berbangga-bangga dengan orang. Liyasrifa wujuhan nas ilaih, nak memalingkan muka manusia menghadap dia, sediakan tempat neraka, tempat duduk dia dalam neraka jahanam tu. Itu pesanan daripada Rasulullah SAW. Jangan dikotori ilmu yang mulia ini dengan niat yang kotor. Niat kita ilmu apa? Nak mengeluarkan diri. Ini arahan Allah dan Rasul suruh kita belajar. Nak mengeluarkan kita daripada kegelapan, kejahilan, dan besar sekali untuk merapatkan dan makrifat sebenar dengan Tuhan. Itu saja. Dia makrifat betul dengan Tuhan, dia akan tetap berpegang dengan syariat Allah. Lagi lazat dia dapat bila dikenal siapa di Tuhan. Ya, sebab bila mengenali kuat, dia mempengaruhi kecintaan. Tak kenal, dia tak cinta. Kalau dia kenal siapa Tuhan, confirm dia akan cinta Allah. Dan bila cinta kepada Allah tu memahat di kalbi kuat, dengan sendirinya Allah akan jadikan apa? Perasaan apa? Mudah, ringan melaksanakan segala perintah. Sebab kita buat tu perkara, tak ada buat dengan orang yang menyuruh, tak ada rasa perasaan apa dikurang. Kalau arahan tu daripada orang yang dikasihi, dia buat akan sungguh. Maka yang dikasihi sebenarnya apa? Huwallahu ta'ala. Ya, Allah Ta'ala. Kalau kuat itu insyaAllah, situlah pembelaan sebenarnya. Ya. Habis.
Jadi Allah Ta'ala bukakan bagi segala kekasih tadi apa? Dua sifat besar. Dia tak ada sebarang ketakutan. Ya. Kita ni macam-macam takut kan. Sakit takut mati, berniaga takut tak untung, ya, berjalan atas takut aksiden, semua takut. Para aulia ada dan kalbi kita dari alam mulki ni memang dia dan takut. Dia naik ke atas dia boleh selamat. Ya. Bila naik ke atas apa maksud dia? Hati dia ma Allah. Itu dia suruh kun ma Allah. Ya wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Habis. Dan satu lagi dan kata setengah mereka itu, tiada bagi segala wali itu hajatun kepada seorang daripada makhluk. Masya Allah. Bila dia bersedap dengan Allah Ta'ala, mana mungkin nak menghadap makhluk. Dan hingga sempurnalah mereka itu kepada hak kita Allah, dan berhimpun mereka itu atas hak, mana kalbi dia ma Allah, maka mereka itu malu daripadanya, bahawa berpaling mereka bagi seorang daripada segala hambanya, melainkan dengan suruhnya. Dia nak palingkan hati dia pada makhluk, dia malu dengan Tuhan. Satu waliullah, dia menggembala kambing ramai-ramai dengan orang. Jadi kalangan mereka terdengar suara harimau dan dia dengar suara harimau, semua dah bongkau lagi dan wali ni tak bergerak, dia duduk situ dan dengan kambing ni. Jadi seorang tu bila dapat dia share, dia kata cepat, harimau dah dekat suara dia ni. Apa dia jawab? Dia jawab ni, aku malu dengan Allah, dia kata. Nak letakkan hatiku gerun pada harimau tu, aku malu dengan Tuhan. Hati aku takut dengan dia juga, dengan Tuhan. Tu makhluk dia. Orang macam ni tak apa, dia boleh jenjet tinggal harimau. Kalau belum sampai, harimau jenjet dia ni. Man khafallah khafahu kullu syai'. Itu keadaan ni. Barang siapa telah berjaya membulatkan betul 360 darjah, ya, takut dia bulat dengan Tuhan, Tuhan akan beri dia karamah. Khafahu min kulli syai'. Dia gerun, makhluk gerun, yang lain gerun ke dia. Sebab apa? Power, nur. Dia punya khauf, dia punya apa? Kekuatan hati dia dengan Tuhan tu kuat, maka ada kelebihan Tuhan berikan. Dah banyak berlaku benda ni. Ya, banyak berlaku pada cerita-cerita para aulia. Ya. Yang mana binatang buas hormat si Ibrahim bin Adham, ulau kipaskan dia tidur. Ya. Si apa pengarang kita si Abi Madian At-Tilimsani radhiyallahu anhu. Ya, dia jenjet telinga harimau dengan ketiga tu orang kampung tu mencari rezeki yang halal dengan menggunakan apa? Kaldai, cari kayu hutan jual di pasar. Atau hari dia punya kaldai dia baham di harimau mati dan dia jumpa Syekh Abi Madian. Syekh Abi Madian minta tunjuk kat mana tempat dia. Dia panggil harimau tu keluar, dia jenjet telinga orang. Hari ni kau gantikan kaldai ni. Sejak daripada itu dia bawa bahan kayu pada hutan tadi keluar dengan menggunakan harimau. Dia berpelik tadi. Itu dia panggil karamatul aulia. Ya. Dan banyak lagi cerita-cerita lain. Kalau di Mesir ada kan Al-Imam Ibrahim Ad-Dasuki, ulama besar, sebab di makam dia tu ada pahat kulit buaya kan, sebagai peringatan dia orang pahat. Dia orang tanya kenapa kulit buaya kat sini ni? Itu sejarah dia. Ya, satu ketika penduduk kampung tu dia telan anak dia telan buaya kan. Dia panggil Syekh Ibrahim datang. Ya, dia panggil ni buaya tu keluar. Buaya tu naik. Dia naik belah perut tu. Belah perut buaya keluar budak tu. Hidup lagi dan akhir budak tu jadi wali. Wah, masya-Allah. Itu semua apa? Karamatul aulia. Mana karamat, mana amrun khariqul lil adah. Benda yang mencarikan adat yang berlaku pada tangan kekasih Allah. Yang mana sifat tadi apa? Qalbi dia dengan Tuhan, dia tak berhadap pada makhluk dan dia tak minta dan tak berpaling daripada makhluk. Puji orang, caci orang sama. Istiwa uzammi wal madhi minal ammah. Orang puji dia pun tak rasa apa, orang caci dia pun tak rasa apa. Sebab hati dia sudah mi'raj. Mana urujul qalbi ila Allah. Hati dia naik sentiasa berlazat dengan Tuhannya. Bi falyafrahu wa bi zikri falyatana'amu. Itu dia punya pakaian. Bi dengan aku ndaklah kamu gembira. Kita nak tanya, kita dengan ibadat Tuhan kita gembira tak? Ada rasa lazat tak? Itu tanya. Kalau belum kita minta lah, ya. Kalau tidak lagi kita menangis. Kalau dah dapat tu syukur banyak, biar dia bertambah. Wa bi zikri falyatana'amu, dan dengan zikrullah dia berasa nikmat, lebih nikmat daripada yang lain. Itu sifat para kekasih Allah. Ya, itu di antaranya. Allah akan kemudian dan berkata setengah mereka itu ila akhir wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala Allahumma ighfir lana wa inna khaira kullahu bi anta. Alhamdulillah.
Subhanakallahumma. Ya Karim.